test 2 dan juga final exam. Okay, so chapter 4 will come out in your quiz, quiz 3 lah. Sebab itu quiz 2 je kan, quiz 3, test 2, final exam. Okay, basically in this chapter, fundamental dia every sensor, okay, transducer dia ada own formula, okay. Formula means you understand the formula, you able to answer, okay. Clear? Okay, some formula give, some formula not give, okay. During I also will tell you whether we provide a formula or not, okay. But basically for quiz 3, I think no formula, okay. So now we go to chapter 4, measuring device, sensor and transducers, okay. As what as I mentioned before, okay. Okay, saya show you. Okay. So sensor, okay. In this class, okay, we will cover sensor, resistive position transducer, capacitive transducer, inductive transducer, and also strain gauge. Okay, so clear? Okay. So we go to resistive position transducer. Last class I already mentioned about the theory, right? Okay, today we will go on the calculation part. Okay. Okay. So basically, this is the resistive position transducer. So when we play in terms of, so I already show you last class about the how the resistive position transducer look like. Okay, so when you move you move the slider, okay, the voltage will be different. Okay, that's what we call resistive position transducer. We play in term value of resistor. Okay, so from here, very simple. E out. This one E out. E out over ET equals to R2, R1 plus R2. Okay, quite something like sometimes you see in voltage divider. Okay, this formula. Okay, don't worry so much. Let's look on the example for today class. Okay, what is the RPT? RPT is a resistive position transducer. Okay, one RPT, resistive position transducer. Okay. So basically for this formula, wait, resistive, resistive. Okay, RPT, stroke 5.5 inch. Okay, applied in the circuit below. Okay, 5.5 inch. The total resistance of the potentiometer is 4.7 kilo ohm. Okay, the total. Okay, and then the voltage is ET 3 volt. When the wiper 0.9 inch from the B, okay, okay, 0.9 inch from the B, what is the E out? Okay, what is the E out? Okay, from B 0.9, this one shaft stroke 5.5 inch, shaft stroke here is 5.5 inch. Okay, and then the total resistance and then the wiper is 0.9 inch. Okay, what is the E out? So the formula is
ER over ET equals to R2 R1 plus R2. Okay. ER over ET. Wait lah. Capacity. Okay. LVDT. Wait lah. Zero 0.5 inch. Okay. RPT. The applied voltage ET. ET 5. ET 3 volt. Okay. Wait lah. So want to double confirm, is it RPT the LVDT? Capacitive, wait LVDT. And this LVDT. Okay, double confirm. Okay. So return back to RPT. 5.5 inch means the total resistance when the wiper, what is the E out? Okay. In this case, say add one more lah. Okay. Let's say say add one more. Actually, this is question number 2. When the wiper 0.9 inch, another one, find the value of R2. Okay, R2. Kita cari nilai R2 berapa. Okay, so ni solution dia. Tak apa, mula-mula memang pening sikit. Okay, sekejap. Add paper. Okay, so macam mana nak selesaikan dia? Okay, the first one, katalah kita cari find value of R2. Okay. R2 equals to berapa inci tadi? Total inci dia 5.5 inch. 5.5 minus minus berapa jarak dia? Jarak dia 0.9 inci. 0.9 inci bahagi 5.5 inci. Okay. Darabkan dengan, oh ni resistor tak bagi. Ya, V in tak bagi. V in total resistance of the potentiometer is 500 ohm. Okay. Total dia 4.7K. Okay. Darab 4.7K. Okay, berapa? Ambil kalkulator kira. Berapa nilai dia? Nilai R2. Oh my god, tak buat kalkulator. Student saya boleh kira tak? Kalkulator tak buat kalkulator. Berapa nilai dia? Saya tak buat kalkulator langsung. Oh my god, tinggal. Tinggal kat masa. Ha? Dapat saya. Bukan dapat. Berapa nilai dia? Saya tak ada kalkulator. 3930.3.
91. Kalau dalam kilo ohm apa? Kalau dalam kilo dia 3930.91. 3,000 930.91. 3,900. Confuse 3,900 Oh, Point? Point? 91. Point 91 kilo ke apa ni? Ni rasa apa? Ohm je. Ohm ke? Kejap Okay, saya tak buat kalkulator macam mana nak buat ni. Okay, 5.5 dia macam ni. Okay, 5.5 tolak 0.9 bagi 5.5 dapat apa nilai ni yang dalam ni? Tekan kalkulator tu. 5.5 tolak 0.0836. 0.836 darabkan dengan 4.7. Darabkan saja. 0.836 dapat. K nak letak tak? Okay, tak payah. 3.93. 3.9. Maksudnya jawapan dia adalah 3.93 kilo ohm. Okey? Betul takkan 3,000 ohm pening rasa. Okey, ni cari R2 ya. Okey, lepas tu cari V out. Tak apa, mula-mula ni yang memang pening, nanti kita akan cover up balik. Sebab kamu nak jawapan dulu kan? Okey. V out guna formula tadi R2 R2 RT darab VT apa? Nanti kita kira balik semula. Okey, R2 berapa tadi? 3.93. Okey, bagi R total berapa atas ni tadi? Nanti saya akan cerita balik lah, ini mula-mula supaya kamu faham. Bila tengok soalan ni kita boleh buat macam-macam. Okey, R total 4.7K. 4.7K darab VT berapa? VT 3 volt. Okey. Kira kan? 3.93 bagi 4.7. K ni tak payah sebab K ni cancel. 3.93 bagi 4.7 darab 3 berapa? Saya tak ada kalkulator. Oh, hari ni memang tak buat terus. Kira apa jawapan ni? 2.51. 2.51 volt nanti saya dah berconfirm balik Okey, jadi soalan ni tadi saya nak ulang balik semula. Resistive position transducer. Saya tambah lagi satu tau. Find the value of R2. R2 yang kat bawah ni. Okey. Find the value R2. Lepas tu, when the wiper is 0.9 inch from the B, what is the V out? Ni soalan saya tambah macam tu. Boleh? Dia formula direct ni je. Direct formula ni je. E out over ET, R2, R1 plus R2. Okey? Jangan risau. Nanti saya ajar lagi sekali. Ini untuk yang pengiraan je dulu. Okey? Supaya kamu faham. Dia direct je tau. Dia tak boleh ubah-ubah. Untuk subjek ni, sensor itulah formula dia. Saya tak boleh nak ubah langsung sebab itulah cara pengiraan dia pun itulah dia. Saya tak berhenti nak ubah yang lain. Clear Okay, now. Resistive transducer, kita tengok sini, kita tengok pada punya sains, kita tengok example saja dulu. Okay. Okay. For capacitive transducer, saya ingatkan sikit lah sebelum kita buat ni. Okay. Dia punya formula C, C, K, A, E naught over D. Okay, ini formula dia capacitive capacitive transducer. K sama dengan apa? Equals to dielectric constant of the material. Okay. E naught apa? Permittivity. Okay. 8.854 darab 10 kuasa negatif 12. Okay. Dia punya E naught. Okay. A itu apa? A is the plate area. Nampak ni? Kawasan area dia ni. Kawasan plate ni. Okay. Dan juga what is the D? D ada separation between the plate. Ni. Jarak dia ni. Between the plate ni. Okay. Ada student tak faham tak bahagian ni? Faham saya. Okay. Faham ya? Okay. Mana student sebab saya cerita lagi satu lah in my class. Mana student yang hari tu test 1 teruk. Okay, saya bagi tahu Test 1 teruk. Jangan sedih. Saya selalu cakap macam ni before kita move further. Kita jangan terlampau sedih sangat. Let's say test 1 kamu teruk kan. Test 1 not good. Okay, not good Saya selalu cakap not good.
kamu ada lagi berapa banyak lagi benda. Okey, kalau kamu dapat E, berapa markah untuk kalau minimum nak dapat E? Minimum nak dapat E 80 markah. 80 markah kamu dapat E. Okey, sebab tu saya cakap kan, bila 80 markah maksudnya kamu boleh buang 20 markah. Sebab itulah inilah yang saya belajar dari dulu. Maksudnya kalau nak dapat E yang mana minimum tu, kamu boleh dapat 80 markah. Okey, mana student yang tak berpandai, tak payahlah kamu nak skor markah kamu A tu sampai 96 markah. Faham tak? Kamu dapat 80 pun E, dapat 96 pun E. Okey, jadi mana student yang hari tu teruk test 1 tu, jangan sedih, kamu masih ada quiz. Tengok, quiz banyak skor. Tengok tu, quiz hari tu banyak yang cemerlang. Okey, kamu tak skor test 1. Test 1 tak cemerlang. Test 2 ikut cakap sir. Test 2 ikut cakap sir, saya cakap macam ni semua-semua untuk dengar cakap sir. Sebab test 2 mungkin ada kelebihan bila saya mengajar test 2 tu saya yang buat. Contohnya mungkin ada kelebihan di situ. Okey. Test 1 tu bukan saya yang buat soalan dia. Test 2 saya yang buat soalan. Test tu kamu akan cemerlang sebab sahaja mungkin ada terkena soalan test ke apa ke. Contoh macam tu. Memang biasanya normal macam tu. Macam test 1 bukan saya yang buat. Okey. Test 2 mungkin saya buat. Kalau sahaja mungkin secara tak sengaja kamu akan faham lebih. Itu normal. Okey, sebab tu test 1 kamu rasa macam kenapalah tak faham, tapi quiz cemerlang. Itu normal sebab bila saya mengajar kamu faham apa semua, lepas tu kamu akan faham apa yang seni. Bila orang yang lain, kita pun tak pernah macam kadang pening. Kenapa dia buat soalan macam ni? Tapi kita kena ikut. Okay, so test 1 normal. Clear? Okay, now kita pergi pada seterusnya. Capacitive transducer. Okay, bila kita tahu kat mana nak guna dia ni, okay, D, where is the location of D, mana location area, mana location E0, semua tu kita pergi pada soalan apa yang sains jawapan dia. Memang direct formula. Kalau kau tahu, kita akan guna direct formula. Okay, sebab tu saya kata jangan pening kepala. Okay, kita tengok apa dia punya ni. Kapasitif. Dah bagi jawapan dah. Okey, tak apalah. Sebab tu saya kata tak apa. Kita bagi okey. Contoh example 3. Example 3 tak payahlah buat example yang ni. Saya tak nak tanya yang ni. Okey. Saya tak nak tanya yang bahagian ni. Saya tanya bentuk yang direct je. Okey. Jadi kita tengok macam mana dia selesaikan ni. Okey, macam mana dia selesaikan problem soalan ni. Okey, example 3. Kenapa tak bergerak kat ni? Sekejap dia hang tak? Hang pula dia. Okey, dah boleh dah balik. Okey, now tengok soalan ni. Kan saya kata soalan ni for example example 3 an electrode diagram apa ni? Electrode diagram pressure transducer has plate whose area 5 kali 10 kuasa 3. Okey, ni luas dia. Okey, area dia 5 darab 10 kuasa 3. M squared and the distance, jarak dia antara plate, contoh macam ni. Saya lukis balik supaya kau faham. Dia ada 2 plate. So ni dah letak lagi. Okey. Okey. Jadi dia cakap area dia. Area dia yang mana? Yang ni. Area yang mana? Area yang ni. Ni dia panggil area. Okey, A. Okey. And the distance yang ni. Distance between plate. 1 darab 10 kuasa negatif 3. Plate dia 5 darab 10 kuasa negatif 3. Okay. Now, calculate the capacitance if it is measure pressure with K equals to 1. K sama dengan 1. Okay. K equals to 1. K sama dengan 1. Okay, then macam mana nak kira? Kau nak cari nilai capacitance dia C. Okay, C sama juga dengan K. K apa? K1 lah, ambil nilai ni. K equals to 1. Lepas tu area. Berapa nilai area dia? 5 darab 10 kuasa negatif 3. Lepas tu ini apa sir? E0 ni. E0 ni dia punya ni atas ni. Supaya kamu tak pening. Tengok balik. Dia direct formula. E0 tu apa? E0 tu adalah the permeability of free space. Okay, permeability of free space. Normally kita bagi kot dalam test semua. Pening kamu nak ingat 8.854 ni. Darab 10 kuasa negatif 12. Okay.
direct formula. Okey. 8.854 ni. Clear? Okey. Clear ke tak? Ambil kalkulator, cuba tekan kalkulator, dapat tak nilai 4.27 tu? Student saya selalu silap salah kira guna kalkulator. Cuba kira dapat tak jawapan tu? 4.427. Dapat sir. Dapat Dapat. Semua dapat dah 10 kuasa negatif 11. Kamu jangan hari tu test 1 kamu salah kira, nampak tak? Bila masuk dalam nilai tu salah, dia tak betul lah. Okey? Sebab apa salah kira? Okey. Bila dah, kalau kamu kata kamu dah selesai tu, kita pergi pada inductive transducer. Okey. Okey. Inductive transducer ni LVDT lah ya. LVDT. Kita tengok LVDT macam mana. Formula LVDT. Okey, tak jawapan dia punya soalan. Okay, sebab dia cover teori kan. Okey, LVDT. Okey, macam mana nanti dalam test apa semua kan? Ni apa benda sensor apa ni? Tengok perkataan-perkataan yang ada macam ni LVDT. Oh, dah bagi tahu dah. Oh, ni LVDT. Ni benda LVDT adalah linear variable differential transformer. LVDT. Kalau transformer, apa yang kamu tahu pasal transformer? Apa yang kamu tahu? Dia untuk menguatkan atau merendahkan nilai voltage. Lah, kamu macam saya ingatkan kartun apa? Tu yang movie tu. Transformer tu. Okay. Kamu boleh ni, okey tak apalah. Mungkin kamu dah tua sikit kan. Orang kata terlampau ni lah. Ingatkan ni sangat. Macam saya ingat saya memang ingat movie Transformer. Okey, tak apa. Now, betul lah tu. Okey, apakah tujuan transformer ni? Nak step up atau step down? Nilai voltage. Okey, voltage tu kamu nak naikkan ke atau kamu nak turunkan? Itu dia. Okey. Now, kita pergi pada example supaya kamu tak pening. Okey, tengok pada example. Okey. Tengok pada example LVDT. LVDT. For one. LVDT. Okey, dan soalan ni dia bagi tahu apa? Okey, LVDT minimum commotion of 1.5% with the linearity of 0.3 over that range. Okay, the transfer function is 23.8 millivolt mm. It used the track workpiece motion from negative 1.2 to 1.4. What is the expected? What is the uncertainty position determination due to the non-linearity? Okay, tak apa. Kita tengok dulu. Di sini LVDT at pages. Okay. Now, mari kita tengok boleh buat ke tak. Siapa takut juga tak boleh buat ke tak. Okay. Dia kata core motion plus minus 1.5 cm. Okay. Linearity of 0.3% over that range. Okay, the transfer function is 23.8 millivolt per mm. Okay, so it used to track the workpiece from 1.2 to 1.4. What is the expected output voltage? Tak naklah soalan ni. Okay, soalan ni kemudian sebut lagi satu soalan lah. Susah sangat soalan ni. Okay, kita ambil yang senang sikit lah mula-mula bagi kamu tak stres. Okay. LVDT Okay, sebagai example ni. Example 1. Nanti balik pada example tu. Susah sangat nanti kamu tak faham ni nanti. Okay, LVDT Okay, kita bagi yang enjoy. Okay. Salin tau. LVDT has the following data. Okay, LVDT. Okay, dia ada V in sama juga dengan 6.3 volt,
V out sama juga dengan plus minus 0.5 inch. Okay. Okay, lepas tu calculate the displacement when V out is plus 2.6 volt. Okay, dah salin belum? Salin tau. Nanti nak buat quiz ke apa senang. Okay. Dah. Okay. Dah. Okay, dia senang je. Kalau kamu buat LVDT ni, dia berkadar terus tau. Jadi macam mana penyelesaian ni saya tunjuk kamu supaya jangan pening kepala. Sebab saya kata kadang-kadang bila kamu tengok yang mula-mula ni kan, kamu tengok LVDT ni terus kamu benci dia. Kalau kamu alam macam ni kan, kamu cakap ya Allah benci terus tengok. Okay, jangan takut. Dia sebenarnya macam ni je konsep dia. Okay, ambil example ni, saya tunjukkan LVDT tu. Apa benda LVDT tu? Okay. Dia sebenarnya sama je macam resistif tadi tu. Dia boleh berubah-ubah. Dia boleh slide dia tu boleh berubah-ubah. Okay. Jadi calculate the displacement, maksudnya dia boleh gerak. Dia macam yang sudah tunjuk gambar itu kan. Macam mana LVDT dia boleh gerak-gerak juga. Okay. So basically dia macam ni je. Sebab tu so solution. Okay, solution dia. Solution. Solution dia semudah ni sebab sekarang. Okay. Sebenarnya kamu tengok V out dia. Ini V out. Sebab saya kata jangan takut. Sebab test satu hari tu ada yang cemerlang. Dia dapat full mark. Maksudnya tak adalah teruk sangat. Okay. Yang mana makan teruk tu tak. Dia umpama macam ni. Ayat dia. Saya tak tulis lengkap ke ni? Macam silap ni. V in. Oh my god, apa benda yang aku buat ni? Kejap ya. Saya tersalah ni. Okay, ini bukan V out ni, sorry ya, bukan inch tu pergerakan. Subhanallah, saya pun ni apalah silap ni. Okay, V out plus minus 5.2 volt. Baru betul. Bawah ni tambah, sorry ya, saya silap, I'm so sorry. Displacement, tambah displacement range. Baru betul. Displacement range sama juga dengan plus minus 0.5 inch. Okay. Calculate the displacement when V out is 2.6 volt. Okay, dia ayat dia macam ni je. Kalau kamu tengok, dia boleh gerak kan. Kalau kamu tengok LVDT ni, dia benda yang boleh bergerak-gerak. Okay, LVDT tu. Okay, kejap. Ada tak gambar je sebelum kita go sini, kita tengok LVDT terupa dia macam mana. LVDT ni kalau kamu tengok, nampak ni, dia ada core. Core kan? Core ni boleh benda ni boleh digerak-gerakkan. Sama je macam resistif tadi tu. Dia boleh gerak-gerak. Yang dalam ni, core ni boleh gerak-gerak. Okay, understand or not? Tak keluar ni. Faham tak? Understand or not? Core dalam tu boleh bergerak. Bila dia bergerak, nilai voltage pun berubah. Faham tak benda tu? LVDT ni, faham ke tak? Core yang dalam ni, bila kamu ubah ke kiri ke kanan, nilai voltage dia berubah. Faham tak? Faham tak? Dia boleh bergerak. Faham. Okay? Maksud yang dalam ni, ini ni, kamu boleh bergerak ni, ada motion ni kan, dia tulis motion ni. Dia boleh bergerak. Kamu boleh tarik dia, kamu boleh tolak dia. Bila kamu tarik berubah, tolak pun berubah. Clear? So, right now we go to solution ni, yang ni tadi. LVDT ni kan. Okay. Maksudnya, kalau secara mudahnya yang kamu nampak ni, penyelesaian ni tak apa. Hari ni kita bagi jawapan je dulu. Okay. 5.2 volt. Dia soalan macam ni. Okay. Kalau positif 5.2 volt. Okay. Positif 5.2 volt dapat 0.5 inch. Ini apa tau? Ini adalah core position. Core position. Core position part sini core position. This one V output dia punya paksi dia. Paksi X dengan Y dia. Satu untuk core position, another one for V out. Okay. Now dalam soalan ni, kalau 2.6, dia katakan nampak kalau positif 2.6, 2.6, 2.6 volt, berapa nilai dia? Ini dia nak. Berapa nilai dia?
Okay, voltage boleh positif, boleh negatif. Sebab tu tulis plus minus 5.2 volt. Okay, ni yang kita nak. Okay, jadi nampak tak dia berkadar terus. Jadi solution dia, okay, kita tulis. Sebab yang mula ni kamu kena tulis supaya lepas ni kamu faham. A core displacement, okay, a core displacement of 0.5 inch, okay, produce, supaya kamu faham, okay, produce 5.2 volt, 5.2 volt. Okay, so thus 2.6 volt, the core displacement will be, okay, it will be apa? Will be 0.5 darab 2.6 bagi 5.2. Okay, 5.2 dapat berapa? Berapa inci? Tekan kalkulator. 0.25. 0.25 kan? Okey, formula dia macam direct je. Nanti recap lagi sekali Okey. Okey, 0.25. Okey, mana student yang teruk hari tu test 1, don't worry, kamu akan berjaya lagi lepas ni. 25 ni apa benda 0.25 ni? Ini maksudnya jawapan dia 0.25 in core movement. 0.25 is the core movement. Okay, clear dah salin tak semua? Nanti kalau tahu keluar saya cakap nanti keluar quiz. Okay, dah salin. Okay, dah salin dah. Dah sir. Nanti saya nak tanyalah sebab kamu cakap apa, nanti quiz keluar LVDT ni. Okay, nanti saya tanya LVDT quiz. Okay, so dah salin semua ya student-student saya. Okay, LVDT. Lepas tu kita pergi satu lagi example LVDT supaya kamu rasa seronok sikit, tak stres sangat. Okay, lagi satu kita bagi. Okay. Okay, lagi satu add page. Okay. And ACLVDT AC alternating current LVDT sebab tu ada positif dan negatif, has the following data. Okay. Number one, pada input 6.3 volt. Number two, kita bagi data output equals to plus minus 5.2 volt. 5.2 volt. Lepas tu number three, we give you the range. The range is 0.50 inch. Determine. Dulu lah, ni pandang bentar. Sorry okay. Betul lah, determine, sorry. Determine the plot of the output voltage versus core position for a core movement going
from plus 0.545 into negative 0.3. Okay. B, the output voltage when the core is negative 0.25 inch from center. Okey, salin dulu. Okey. Salin dah. Okey. Okey, salin dulu. Okey. Dah salin, bagi tahu sir kalau dah habis salin. Nanti saya tunggu je. Dah sir. Dah saya bagi lagi lah sikit untuk siapa yang belum salin. Okey. Okey dah Nah, kita pergi pada dia punya solution dia. Okey, input 6.3, output plus minus 5.2 volt. Kadang-kadang tak clear pula. 5.2 volt, range plus minus 0.50 inch. Okay, plot the output voltage versus core. Okay. Okay. So solution dia. Okay, solution dia apa? Core displacement of 0.5 inch produce 5.2 volt. Betul tak ni? Kesemua yang buat ni. Okey, betul. Therefore, a 0.5 inch core movement produce apa? 0.45. Tapi yang ni salin dulu tau. Nanti mana ada first class terus boleh buat jawapan ni. Okay. 0.5. Berapa dapat? 0.45 times 5.2 divide by negative. Negatif. No, positif. Okay. Berapa dapat? Kosong 0.45 dapat 5.2 divide by 0.5. Calculator. 4.68. Very good. Vote. Okay. So, saya tulis dalam macam ni lah supaya senang. Nanti kan kamu, kalau saya tak tulis macam ni, nanti kamu tak faham lepas ni. Apa benda lah tiba-tiba dapat jawapan. Similarly, dia negatif 0.3. Pergerakan negatif 0. Pergerakan 0.3. Negatif 0.3 dia tulis. Okay ni dia tulis 0.3 into negatif 0.3 inch, negatif 0.3 inch. Okay, inch core movement produce
radius kosong lah, sebab ni 0.3 darab negatif 5.2 bagi negatif 0.5. Okey, dapat berapa? Negatif. Okey. Tak apa, nanti tengok balik slow-slow. Okey, berapa jawapan dia? Berapa jawapan dia? Negatif 3.12. Bagus. Vote. Okey, ni A. Okey. 0.12 vote. Okey, B pula. B pula. Sekejap, lepas ni saya bagi balik semula lah. Okey, salin dulu. Kena sabar. Ni kena sabar. InsyaAllah boleh dapat A. Ramai je sebelum ni dia ayat dia orang tu normally saya tengoklah macam kelas sebelum ni kalau dia 20 orang dapat kluster ya yang dulu-dulu tak A, B. Tak ada C pun. A tak A, B. Tapi dengan cakap lah buat assignment, buat lab, apa yang saya bagi tu, tengok lepas ni lab assignment score. Kau tak tahu tanya. Sekarang bagi sampel-sampel yang dulu-dulu ada je abang senior kamu jawapan-jawapan dia. Cuma cari group semua. Okay. Lepas tu next class kita discuss assignment dengan lab. Okay. Lepas tu kita pergi pada B tadi. B. Okay. A core movement of negative 0.25 radius negatif 0.25 okay, darab negatif 5.2 bahagi negatif 0.5. Berapa dapat? Kira dulu. Berapa dapat? Tak on mikrofon ke cakap? Negatif 2.6. Negatif 2.6. Okay, bagus. Negatif. Negatif 2.6. Okay. Okay. Jangan takut, nampak senang ni. Saya bagi jawapan ni, risau. Yang student saya video tadi dah bagi jawapan. Saya tak tengok pun video yang lecturer lain buat tu. Ada jawapan tak? Video yang itu saya suruh tengok. Kau tak tengok? Tidur. Tengok tak video tu? Tak tengok. Okay, tak apa. Okay, now. Kita pergi pada... Okay, dia sorry. Dah salin belum yang ni? Dah ke belum? Sekejap saya, sikit. Nak daripada mana? Atas? Bawah? Yang A ni. Okay, tak apa. Saya tengok dulu. Ya. Dan kita kena slow-slow sebab nanti bahagian ni akan keluar quiz. Sebab tu saya kata slow-slow. Okay, dah siap bagi tahu ya. Jangan biarkan saya seorang-seorang kat sini tak tahu apa benda buat apa. Okay. Seturun yang B pula saya. B. Okay. Baik. Dia bagi tahu. Okay. Dah ke belum? Dah saya. Dah, bagus. Okay, now. Kita pergi pada seterusnya apa nak tanya. Pasal kapasitif. Apa benda? Strand gauge. Strand gauge ni. Okay. Strand gauge ni maksudnya apa? Dia boleh measure berat, pressure, mechanical force, displacement. Maksudnya yang kamu nampak dalam gambar ni, dia boleh ukur berat, pressure, tekanan dan juga mechanical force dan juga displacement.
Okay, mechanical force, displacement. Okay, regangan. Regangan pun dia boleh hasilkan something. Okay, tak apa, jangan pening kepala tengok ni. Kita tengok pada soalan. Okay, kita tengok pada soalan. Okay, ni soalan ni ya. Okay, now kita tengok sekejap. Last sekali. Add pages. Okay. Okay. Soalan dia, okay, a resistance strain gauge with a gauge factor of 2 is fastened to a steel member which is subject times 10 power of negative 6. If the original resistance value of the gauge is 130, calculate the change in the resistance. Okay. Sama, tak apa, ini salin dulu, nanti kamu tengok formula kat atas, macam-macam formula dia. Okay, nanti kita akan cover balik. Dia nak calculate the change in the resistance. Saya bagi tahu kalau change ada perkataan change, maksudnya delta, ada perkataan delta R in resistance. Kalau resistance saja R. Kalau sebarang perubahan, dia mesti ada delta. Faham tak? Silencer, faham tak apa fungsi delta? Jadi nanti delta L, delta R. Delta tu menunjukkan perubahan berlaku. Okey, ada yang tak faham? Ada perkataan tiga segi tu. Tiga segi ni nama delta. Delta R maksudnya change in the resistance. Ada yang faham ke tak? Faham saya. Faham. Okay. So formula lepas ni kamu tengok, kalau kamu tengok ke atas. Ni apa? GF delta apa ni? Delta R over R bagi dengan epsilon. Apa benda formula apa pula ni? Kejap saya guna cara lain. Tak ada banyak formula. Okay. GF delta R over epsilon. Epsilon berapa? Okay. Tak apa, okay. Dia dah bagi formula ni. GF, okay. Nak selesaikan ni GF sama juga dengan delta R over R bagi dengan epsilon. Okay. Okay. Now, kita ambil dulu. Apakah maksudnya dua ni? Kan student sepening pula. Okay. Dua tu apa? Gauge factor. Okay, jadi kita macam ni. Sebab ni. Okay. K sama juga dengan 2. Gauge factor. Okay, lepas tu 1/10/6 adalah strain. Strain adalah G. Okay. G sama juga dengan strain. 1/10⁻⁻⁶. Okay. Lepas tu apa lagi dia bagi? 130 ohm. 130 ohm adalah R. R sama juga dengan 130 ohm. Supaya student faham. Okay. Padam formula. Tak payah padam. Okay. Ini information dia bagi. Lepas tu, bila kamu tengok balik apa formula, kalau kamu tengok kat atas ni formula apa yang terlibat. Ni nampak ni. Kalau melibatkan resistor, kan dia suruh cari resistance kan, dia tak change in the resistance kan. Maksudnya kita kena guna formula GF delta R over R. E sama dengan apa? Kan ada epsilon ni. Epsilon ni sama juga dengan delta L over L. Tak apa, mula-mula memang tak faham. Okay. Delta L over L. Jadi ambil formula ni, betul dah dia buat ni. Okay. GF sama juga dengan, ni padam dulu. Ni formula yang dia beri. Okay, koma sebab sini. Epsilon sama juga dengan delta L over L. Ni epsilon mana? Yang bawah ni. Okay, sini. Jadi tulis balik GF sama juga dengan delta R over R bagi epsilon. Epsilon sama juga dengan apa? Delta L over L. Okay, ada yang tak faham tak benda ni? Faham ya? Kalau tak faham kod automatik kot. Okay, so okay. Satu lagi formula. Okay, satu lagi formula. K
K delta R over R, delta L over ni dah bagi GF sekejap je. Okey, ikutlah, saya dah faham. Kadang-kadang K, kadang-kadang G. K, G, F. Okey. So sekarang ni satu lagi apa benda nak buat ni? Tak apalah, guna formula ni je lah. Okey, guna formula ni K sama juga dengan delta R over R bagi serumkan apa ni enggak? Delta L over L. Sama juga dengan, nanti kamu tengok balik tau relationship dia ni. Delta R over G. Nanti tengoklah balik, nanti check. Okay. So delta R sama juga dengan K G R. Okay. 2 darab 1 darab 10 kuasa negatif 6 darab 130 ohm. Okey. Jawapan berapa? 2 darab 1 darab negatif 6 darab 130. Berapa jawapan dia? Okey. 130 darab 2. 130 darab 2. Okey. 130 darab 2 sama juga dengan 260. Lepas tu ni 1 darab 10 kuasa 6 micro ohm. Betul tak? Betul saya. Kan 260 micro ohm. Okey. Jadi dapat dah dia punya solution. Okey. Clear? Dah salin dah Clear, ni. Salin dulu. Okay. Apa yang tak dapat salin bagi tahu kat mana nak kena salin ke apa ke. Okey dah. Ke belum? Saya atas sikit saya. Atas sikit Okey. Ah. Ni ya. Ah. Okey, sorry. Salin dulu. Tak apa, nanti saya akan recap balik. Dah sir. Okey Okey. Nanti kamu tengok baliklah guna formula yang kat dalam ni macam mana. Jawapan dia 260 ohm. Apa? 260 ohm. Betul tak jawapan dia? Oh tak bagi jawapan. Okey. Dah, saya nak bagi lagi satu ni. Soalan lepas tu dah lah. Student ni senyap ni tidur ke apa korang? Dah sir. Dah. Dah sir. Dah. Okey. Saya takut ni dalam kelas-kelas ni kau tidur pula. Okey. Tadi saya tambah satu lagi pergi pada soalan mana tadi? Kita jumpa satu lagi soalan. Kapasitif. Kapasitif tadi, sorry. Saya tambah soalan, saya jumpa satu lagi soalan. Kapasitif. Ni. Ni soalan ni kan. Okey, lepas habis yang ni dah lah tu. Kita habis kelas. Okey, now. Okey, satu lagi soalan. Dia lebih kurang macam ni jugalah. Okey. Sekarang ni saya bagi tahu kita bagi displacement berbeza. Macam dalam kes ni ni kan, tapi yang sekarang ni saya bagi tahu pula ada displacement. Okey, displacement. Kalau soalan displacement macam mana? Okey, example dia macam ni. E0 sama juga dengan example ni. Salin tak? Jangan tak salin. E0
8.854 darab 10 kuasa negatif 12. Lepas tu K air, K udara, sorry, air pula. K material sama juga dengan 5. Okay. Maksudnya dia nak apa soalan ni? 2 square metal plates. Okay. Size 6 cm. Size. Allahu Akbar, jap. Mana pula pergi? Kejap. Ni. Tutup dulu lah. Kena side 6 cm separated by a gap of 1 mm. Okay. Calculate the capacitance of the sensor when the input displacement of x is, kadang-kadang D tu sama jugalah, cuma dalam nak buat X macam mana. Okay. A 0 cm, B 3 cm. Okay. Dah. Dah sir. Okay, yang mula-mula formula sama je, saya nak bagi tahu. Okay. Okay, ni dia bagi tahu Sekarang ni kamu nampak tak? CM lah. Kan CM ni, tapi dia tak tukar dalam yang CM ni, kamu kena ingat dalam penyelesaian ni, CM ini bukan area. Okay, maksudnya metal plate side 6 cm. Kalau side 6 cm tu maksudnya macam ni rupa dia. Okay, sebagai tahu kamu, sini 6 cm, sini 6 cm. Clear tak? Jadi kita kena cari area dia berapa. Okay, bawah ni ada plate lagi. Okay. Sini dia panggil X sebab tu displacement dia. Okay, X. Okay, now untuk penyelesaian macam ni pada masa 0 cm kita ada apa? Yang saya nak beritahu kamu nilai K. 0 cm maksudnya X tu dia bercantum, plate tu bercantum. Okay, bercantum antara plate atas dengan plate bawah. Kalau 0 cm apa jadi? Sebelum ni kita bagi macam 1 cm, 2 cm. Sekarang ni kalau dia bercantum, dia akan menjadi umpama material bertemu material. Contohnya besi, kalau dua plate tu besi bertemu besi. Jadi pengiraan dia macam mana? Okey, formula dia, ingat cm mesti tukar in meter. 1 cm berapa meter? 1 cm berapa meter? Dah lupa lah ni. cm. Okey, 1 meter, 1000 meter. 1000 meter. 1 meter 100 cm, betul? Betul. 1 cm 10 mm, betul? Betul. Ni memang tak ingat dah ni. Okey, jadi tukarkan cm pada mm. Okey. Berapa? Okey, jadi penyelesaian dia C equals to K A E naught over D. Okey, ni sekarang ni kalau 0 cm, kan ada dua tadi, KA dengan K material. Bila dia bercantum, dia rapat 0 cm, maksudnya dia bertemu jadi K material saja. Okay, K, jadi K sama juga dengan 5. Lepas tu area sama dengan berapa? 0.06 sebab cm cm tukar pada meter. Darab 0.06. Okay, lepas tu E naught sama dengan berapa? 8.854. 8.854 darab 10 kuasa negatif 12. Okay, ni kat sini lah. Okay, bagikan dengan distance. Distance berapa? Distance 0 cm ke 1 cm je? Oh ni sorry saya dah pening dah. Ni separated by gap of 1 mm. Dia ada gap 1 mm. Okay. Oh sorry, ya Allah Tuhanku, tersilap bukan X, bukan situ, nampak tak? Sebab saya kata banyak sangat benda ni. Okay, sorry
Sorry. Saya nak bagi tahu lagi satu. Di tengah-tengah ni ada dielectric saya bagi tahu. Tengah ni ada macam bahan dia, dielectric. Okay, nanti tengok gambar balik lah. Okay. Sebenarnya saya nak bagi tahu D tu kat sini. Separation kan, sorry minta maaf. Okay, X ni sini. Sini adalah X. Dia bergerak ni material. Ini adalah dielectric. Okay, sorry. X tu. Bila X tu bergerak, 0 cm maksudnya tak ada apa berlaku. Okay, maksudnya material ni. Okay, jadi kalau 0 cm, displacement D ni sama dengan 0 cm. X berapa? Sekejap. Displacement 1 mm Okay, sorry saya cakap satu benda. Cuma X ni berubah. X, okay clear X kat mana? X kat sini. Takut sense dan sense. Okay, nampak tak? Ada yang tak faham, saya stopkan dulu. Tak keluar lagi. Nampak tak X tu yang mana? X tu yang dekat dielectric tu dia bergerak. Displacement tu. D tu jarak antara plate to plate. Okay? D. Sekarang ni X X tu adalah 0 cm. 0 cm maksudnya dia dapat betul lah. Okay, kalau 3 cm, dia dielectric ni bergerak ke sini. Okay, dielectric ni. Kita effect dia pasal dielectric ni. Okay? Nah, untuk 0 cm, dah tak payah pening lah. Tengok jawapan dulu. Okay. Saya tulis baliklah kat bawah ni supaya student saya tak pening. Kerana pening pula. Okay. So, untuk kes pertama, A, solution dia 5 darab 0.06 darab 0.06 darab 8.854 darab 10 kuasa negatif 12 bahagi jawapan kan saya cakap dalam meter kan. Yang atas tu 1 mm. 1 mm berapa meter? Jadi 1 mm bagi 1000. 1000 sebab nak apa? Nak dijadikan dia dalami in meter. Okay. Maksudnya 1 meter sama juga dengan 1000 mm. Betul ke tak? Ke tak betul? Betul. Siap. Betul lah. 1 meter sama dengan 1000 mm. Okey, sebab itulah dapat benda sebelah ni. Okey. Jadi jawapan dia berapa? Tekan kalkulator. Habis ni sudah kesian kamu. Okey, berapa jawapan dia? Dapat tak yang saya tulis tu? Sebab tu kena main calculator. Dapat. Dapat Yang kedua pula. Dapat. Yang kedua pula. Ni nampak ni. Bila yang kedua pula, bila dia bergerak, X sudah bergerak, ni X bergerak, dia akan ada satu lagi elemen, udara. Okay, sebelum ni kan plate dengan dielectric ni sama je bentuk dia. Dia umpama macam kotak. Tapi sekarang yang belah tengah-tengah tu dah bergerak. 3 cm, apa jadi? Jadi dia bercampur dah. 5 material campur dengan udara. 5 campur 1. Yang lain sama, cuma yang kat bawah ni. Sekarang ni displacement, betul ke soalan ni? Kesu yang mengambut. Okay, sekarang ni 3 cm pula X dia. Jadi, macam mana nak dapat jawapan dia? Yang ni, tadi 1. Okay, yang ni 3 bahagi 1000. Nanti saya cerita balik lah, saya pun macam confused kan. Ini tak. Dapat 63.75 picofarad. Okay? Yeah. Okay, sudah? Salin je lah dulu. Dapat saya. Okay. Okay, jadi saya nak ni dulu. Stop recording.